Okey, hari ini kita nak berkongsi berkenaan tentang Hospital Rehabilitasi Ceras yang sudah pun beroperasi selama 10 tahun dan ia dibina berkonsepkan hospital dalam taman, menyediakan perkhidmatan rehabilitasi pesakit luar selepas keluar dari hospital dan memberi kemudahan dalam menjalankan penilaian terhadap ketidakupayaan selepas suatu penyakit ataupun trauma. Itu antara mungkin pemahaman yang boleh dikongsikan bersama dengan anda pada ketika ini. Tapi untuk mendapatkan perkongsian lanjut, apa kata kita bersama dengan Dr. Aiza Shafrina Othman, pakar perubatan rehabilitasi, unit rehabilitasi pediatrik Hospital Rehabilitasi Ceras, dan juga Dr. Siti Nur Zalilah Abdul Majid, pakar perunding perubatan rehabilitasi dan ketua unit rehabilitasi amputi dan musculoskeletal Hospital Rehabilitasi Ceras. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar? Okey, terima kasih Dr. Aiza, terima kasih Dr. Zalilah. Mungkin Dr. Aiza boleh kongsikan sedikit berkenaan tentang hospital rehabilitasi dan juga mungkin di peringkat kepakarannya itu adalah unit rehabilitasi pediatrik. Ya. Alhamdulillah, Hospital Rehabilitasi Ceras ni merupakan satu hospital rehabilitasi kerajaan yang mula-mula yang pertama ditubuhkan di Malaysia, dan dia merupakan hospital terbesar untuk hospital rehabilitasi di peringkat Asia Tenggara. Okey. Jadi hospital rehabilitasi ini dia merupakan hospital yang memberikan perkhidmatan bagi proses pemulihan pesakit-pesakit, terutamanya selepas sama ada mengalami kecederaan ataupun masalah medikal ataupun surgical. Sebagai mengambil contohlah bagi saya sendiri, unit rehabilitasi kanak-kanak atau pediatrik, kita menjalankan perawatan kepada kanak-kanak yang berkeperluan khas, mempunyai ketidakupayaan fizikal, contohnya seperti penyakit spina bifida, ataupun majoriti pesakit kami adalah cerebral palsy, dan juga penyakit-penyakit lain yang berkaitan daripada masalah neurologi ataupun spinal ataupun masalah amputasi juga yang berlaku juga di kalangan kanak-kanak, bukan sahaja di orang dewasa. Ya, begitu. Jadi apa yang istimewanya di HRC bagi unit pediatrik rehabilitasi kanak-kanak, kami mempunyai 20 katil bagi kemudahan pesakit dalam. Jadi di Malaysia boleh kata HRC adalah satunya hospital yang menyediakan perkhidmatan pesakit dalam bagi rehabilitasi kanak-kanak. Ya. Kita juga nak tahu, tadi disebutkan tadi ada beberapa perkhidmatan bukan saja untuk golongan dewasa tetapi untuk kategori pediatrik. Dr. Zalilah, apa antara perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan? Kalau diikutkan secara asasnya adalah pemulihan atas ketidakupayaan yang berlaku mungkin selepas suatu proses pembedahan dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya perkhidmatan ditawarkan oleh HRC? Okey, terima kasih. Ya. Sebenarnya di Hospital Rehabilitasi Ceras ataupun HRC secara ringkasnya, ia fokus perkhidmatan ataupun perawatan yang diberi adalah fokus kepada mereka yang mempunyai masalah kefungsian fizikal dan juga kognitif. Jadi antara perkhidmatan yang ditawarkan di Hospital Rehab Ceras ni adalah seperti rehabilitasi neurologi untuk mereka yang mempunyai masalah stroke, rehabilitasi kecederaan otak ataupun dalam bahasa Inggeris acquired brain injury untuk mereka yang mungkin mengalami kecederaan otak akibat kemalangan ataupun ketumbuhan di kepala, rehabilitasi untuk kecederaan saraf tunjang ataupun spinal cord injury rehabilitation, dan juga kita ada rehabilitasi untuk pesakit amputee dan musculoskeletal di Hospital Rehab Ceras. Perkhidmatan yang diberi ini merangkumi daripada segenap umur lah, daripada yang kecil kanak-kanak sehinggalah warga emas. Memang agak orang kata perkhidmatan yang begitu menyeluruh lah. Difahamkan juga ada perkhidmatan sokongan seperti CPRP, TCM, unit psikologi kaunseling, Jabatan Kerja Sosial Pekerja dan unit penjagaan spiritual. Peranan-peranan ini mungkin boleh dikongsikan, Doktor? Okey, untuk seperti CPRC adalah cardiopulmonary rehab. Daripada namanya sendiri kita tahu adalah itu adalah program pemulihan untuk pesakit dengan masalah penyakit jantung ataupun selepas operation. Jadi kami mengadakan ada program bersiri untuk pesakit yang datang yang dirujuk untuk program CPRC tadi. Antaranya rujukan diterima mungkin daripada hospital-hospital yang berdekatan yang dirujuk kepada kami untuk program tersebut. Bagi unit-unit yang lain seperti yang dinyatakan sebelum ini, perkhidmatan yang diberi adalah secara menyeluruh ataupun holistik. Itulah di mana datangnya unit-unit lain yang disebutkan oleh Cik
tadi, antaranya seperti unit spiritual bagi menangani mereka yang mempunyai masalah kerohanian, ada masalah untuk melakukan ibadah. Jadi kita ada ustaz umpamanya untuk membantu pesakit-pesakit Muslim untuk melakukan menunaikan solat. Mungkin agak sukar bagi mereka selepas mengalami ketidakupayaan tersebut. Bagi unit yang lain, contohnya seperti unit psikologi counselling, namanya pun counselling. Jadi secara holistik perkhidmatan kami ni merangkap memain peranan untuk memberi sokongan emosi kepada pesakit. Jadi pesakit pun menerima kaunseling daripada pakar kaunseling kami, dan selain daripada itu unit Jabatan Kerja Sosial Perubatan, kita semua sedia maklum peralatan yang digunakan oleh pesakit yang mempunyai masalah ketidakupayaan fizikal ni agak mahal. Mungkin ada antaranya yang tak mampu untuk membelinya sendiri. Jadi fungsi di Hospital Rehab Ceras bagi mereka yang mempunyai masalah kewangan sebegini, jadi Jabatan Kerja Sosial Perubatan memainkan peranan yang amat penting. Kami akan menilai keadaan sosioekonomi pesakit, dan jika sekiranya memang mereka memerlukan bantuan, maka bantuan akan diberikan pada mereka. Okey, Dr. Aiza, kita nak cerita tentang bagaimana proses kemasukan ataupun diterima masuk ke hospital dan juga rawatan ini. Tadi disebutkan tentang pemulihan untuk ketidakupayaan dan sebagainya. Jadi apakah pesakit itu akan dikira sebagai pesakit luar ataupun ditempatkan di ward-ward di hospital rehabilitasi? Okey, menjawab soalan tentang rujukan ya. Rujukan mesti datang daripada pengamal perubatan lah, daripada institusi yang berdaftar, baik kerajaan ataupun swasta. Kita menerima kedua-duanya. Kemudian surat rujukan yang lengkap yang telah pun diberikan oleh pengamal perubatan ni, sama ada prosesnya dibawa oleh pesakit sendiri ataupun waris lah, dan dibawa ke HRC untuk mendapatkan tarikh temu janji. Namun begitu, kita juga memudahkan orang ramai untuk mendapatkan temu janji dengan mengemailkan surat rujukan kepada alamat email seperti temujanji.hrc@mh.gov.my. Jadi kita tidaklah menyukarkan mereka dengan perkhidmatan dengan kita kata teknologi terkini, boleh mengemailkan, akan dapat jawapan daripada segi situ. Namun begitu, daripada segi rujukan tadi, kita kerana kita menyediakan perkhidmatan dalam dan pesakit luar. Jadi kalau contoh, kita bagi contoh, mungkin bagi seseorang pesakit mengalami stroke, dia dimasukkan ke hospital yang berdekatan, contohnya seperti Hospital Ampang, dan selepas keadaan mereka distabilkan oleh bahagian perubatan, selepas beberapa hari, bila keadaan pesakit stabil, doktor di sana akan membuat penilaian. Selalunya mereka akan ada masalah kelemahan sebelah anggota badan, kegagalan untuk menelan ataupun kesukaran untuk bertutur. Jadi doktor sendiri akan membuat rujukan. Jadi pihak kami yang menerima akan membuat penilaian sama ada pesakit sesuai untuk dilihat secara pesakit luar ataupun pesakit dalam. Dan proses rehabilitasi ini, bila kita bercakap tentang soalan pesakit dalam, proses ini mengambil masa. Sekurang-kurangnya saya rasa paling minimum mungkin kemasukannya adalah 2 minggu atau sepanjang-panjangnya mungkin sehinggalah matlamat perawatan kita tercapai. Contohnya kita nak kelumpuhan tadi, kita nak bagi intervensi daripada pengamal-pengamal perubatan yang lain, sebab kami bekerja sebagai satu pasukan, satu family, yang mana diketuai oleh pakar perubatan rehabilitasi, kemudian kawan-kawan baik atau kerjasama kita daripada jurupulih cara kerja, jurupulih fisioterapi, nurse saya di ward yang menjadi tulang belakang hospital HRC, dan juga terapi pertuturan, penelanan dan juga dietitian untuk memberikan rawatan holistik. Jadi macam Dr. Siti bagi tahu tadi, kita bukan hanya tertumpu pada rawatan fizikal, tapi kita juga mengambil kira mind, body and soul, iaitu pengurusan emosinya, pengurusan spiritualnya. Jadi kita berkonsepkan holistik bagi membantu pesakit untuk lebih berdikari dan mencapai matlamat potensi mereka. Dan kalau boleh, kita nak bukan sahaja pesakit pulih daripada stroke, namun boleh masuk ke komuniti, kembali ke komuniti, jadi boleh bekerja semula, dapat
dapat memandu semula, dapat mungkin pergi menunaikan ibadah solat di masjid-masjid berdekatan di rumah mereka. Jadi itulah kita kata kita punya core perawatan. Okey. Kalau dirujuk oleh pakar perubatan daripada hospital kerajaan ataupun swasta, apakah pesakit itu perlu meneruskan rawatan susulan di hospital terdahulu yang dirujuk ataupun hanya terus boleh dipindahkan kepada HRC? Okey, kebanyakan daripada pesakit yang dirujuk daripada hospital-hospital lain, ia seharusnya lah rawatan daripada pasukan primer. Maknanya pasukan yang merujuk tu perlu diteruskan lagi. Okey, sebab contoh macam tadi dinyatakan oleh Dr. Aiza, pesakit stroke, mereka mungkin masih memerlukan rawatan susulan daripada klinik perubatan. Bagi pesakit yang mengalami amputasi, mungkin masih lagi memerlukan rawatan susulan daripada jabatan ortopedik. Dan pada masa yang sama, pesakit ini juga akan terus menjalani rawatan susulan bersama-sama dengan kami di Hospital Rehab Ceras. Rawatan ini adalah berkala. Jadi yang istimewanya seperti yang dinyatakan tadi, perkhidmatan pesakit dalam yang disediakan di Hospital Rehab Ceras agak berbeza dengan hospital-hospital lain walaupun ada menyediakan perkhidmatan perubatan rehabilitasi tersebut. Okey. Dan sekarang kita beralih kepada usianya sudah mencecah 10 tahun ya, Dr. Aizan dan juga Doktor. Apakah antara yang boleh dikenang atau dibanggakan ataupun pencapaian HRC sepanjang tempoh 10 tahun ini, Doktor? Okey, 10 tahun HRC ini kalau kita ibaratkan untuk kanak-kanak, umurnya ataupun bersekolah di darjah 4. Betul. Walaupun nampak masih mentah, namun kita telah berjaya merangkul anugerah-anugerah bukan sahaja di Malaysia, malahan di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, mungkin pada tahun 2018 kita memenangi anugerah Best Campaign bagi from a low to middle income country lah. Dan anugerah itu diberikan oleh World Stroke Organisation pada Oktober 2018 yang lalu. Itu antara pencapaian kami. Tahniah. Dan ada juga lah pencapaian yang dibanggakan adalah kita juga menempah nama dalam The Malaysia Book of Records pada bulan Oktober 2019 dengan penganjuran The Biggest Art Patchwork atau tampalan berseni terbesar. Itu antara pencapaian yang dicapailah oleh Hospital Rehab Ceras. Diharapkan terus meneruskan kecemerlangannya itu dan ia bersangkutan dengan perancangan. Tadi dikongsikan oleh Dr. Zalila berkenaan tentang antara anugerah diterima. Dr. Aiza di peringkat pediatrik untuk perancangan kehadapan bagi meningkatkan perawatan rehabilitasi pediatrik, apa yang dirancang untuk tahun seterusnya? Kita lihat pada tahun 2020 hingga 2021, cabaran terbesar kita adalah kita di pandemik COVID-19. Jadi pada waktu itu penyampaian perkhidmatan terganggu kerana kita fokus perawatan adalah pada pesakit COVID. Jadi apa yang namun walaupun ada masalah, tapi kita ada something yang new yang kita bawa ketengahkan, iaitu perkhidmatan telerehabilitasi. Jadi dengan kesempatan itu kita dapat mengadakan virtual clinic, consultation clinic bersama pesakit dan juga ahli pasukan terapi yang lain dapat menjalankan video conference secara berkala dengan pesakit bagi memastikan mereka terus menjalani latihan, melakukan latihan di rumah. Maksudnya bukan berseorangan, masih bersama dengan ahli terapis kami. Jadi pada masa hadapan saya harap proses kita kata program tele rehab ni dapat diperluaskanlah, terutama sebab kami HRC menerima pesakit daripada seluruh Malaysia. Mungkin ada yang jauh, susah untuk dapatkan rawatan berkala seperti yang Dr. Siti beritahu tadi. Jadi kita dapat laksanakan tele rehab dan tele consultation bersama pesakit-pesakit. Lebih mudah mengikut kesesuaian teknologi. Betul. Seperti yang nyatakan juga, semenjak pandemik pandemik COVID yang kita alami 2021, ramai daripada pesakit kita tak dapat mendapatkan rawatan seperti sebelum ini. Jadi kami juga mengadakan telerehabilitasi, konsultasi secara virtual bersama pesakit. Dan antara cabaran yang kita nampak semasa pandemik adalah kerana kita perkhidmatan itu kita untuk memastikan semua pesakit atau pelanggan kita mendapat perkhidmatan dengan secara selamat. Jadi kita terpaksa kurangkan pesakit yang datang ke hospital, telerehabilitasi diperkenalkan, rawatan juga ataupun terapi mungkin jaraknya dipanjangkan untuk mengurangkan bilangan pesakit pada satu-satu masa di gimnasium untuk mendapatkan rawatan. Itu antara cabaran yang kami hadapilah. Stroke ni kita lihat peratusan
kan mereka yang terkena dan diserang strok ini semakin tinggi. Jadi mungkin boleh dikongsikan berkenaan tentang perawatan kepada mereka yang diserang strok ini, Doktor. Okey, bagi mereka di Hospital Rehabilitasi Ceras, kita memang boleh katakan mana-mana pesakit yang dirujuk ke Hospital Rehabilitasi Ceras ataupun HRC, saya boleh katakan mereka amat beruntung kerana di Hospital Rehabilitasi Ceras, jika mereka dirujuk ke rehabilitasi neurologi atau mana-mana perkhidmatan rehabilitasi, perkhidmatan yang diberi itu memang holistik, menyeluruh, berkonsepkan multidisciplinary seperti yang dinyatakan oleh Dr. Aizah tadi. Kita bekerja dalam berpasukan, jadi semua pesakit ini akan dilihat oleh pelbagai disiplin ataupun profession yang tadi Dr. Aizah kata kita berkawan kan dalam satu kumpulan yang diketuai oleh pakar perubatan rehabilitasi. Banyak antara perkara-perkara ataupun perawatan yang juga diterapkan kepada pesakit-pesakit dengan masalah stroke. Contohnya seperti baru-baru ini, jika anda mengikuti hari terbuka kita pada 15 September lepas, kita juga telah mengenalkan kepada AAI, Animal Assisted Intervention, di mana ada menggunakan haiwan. Kita perkenalkan perkhidmatan sebegini. Ini adalah untuk antara perawatan yang boleh diberikan kepada pesakit-pesakit dengan stroke. Haiwan yang digunakan memberi, contohnya jinak-jinak. Jinak lah. Burung merpati, arnab, ada ular pun ada juga. Ada ular yang dijinak. Bukan yang ganas. Jadi secara tak langsung memberi rangsangan kepada pesakit-pesakit kan, interaksi dengan haiwan, itu pun salah satu cara terapi yang kita perkenalkan di Hospital Rehab Ceras yang mungkin tak ada tempat lain. Okey, Dr. Aizah, mungkin kesempatan ini untuk mewakili pihak HRC juga, apakah harapan dan juga bagaimanakah pihak yang ingin mendapatkan bantuan rawatan ini boleh berhubung kepada pihak HRC? Ya, kita harapkan daripada perkongsian kita bersama Selamat Pagi hari ini agar penonton semua dapat gambaran secara lebih jelas tentang apa itu HRC dan apa kes-kes yang boleh kami rawat, dan sebenarnya penonton boleh juga mendapatkan informasi terkini tentang HRC melalui FB Hospital Rehabilitasi Ceras ataupun website. Cuma kemudian harapan saya agar HRC walaupun baru 10 tahun, kita akan terus mengorak langkah ke hadapan. Kita mahu menjadi satu pusat rujukan bagi perawatan rehabilitasi yang terkenal bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh negara. Yang keduanya, kami mahu menjadi training center bagi melahirkan lebih ramai lagi pakar-pakar perubatan, juga ahli-ahli pasukan yang berkualiti dalam pengkhususan khas. Dan kemudian kami juga nak menjadi Center by Excellence bagi kes-kes kita kata bukan kes tapi penyelidikan di masa akan datang. So itulah antara harapan saya. InsyaAllah diharapkan HRC terus cemerlang untuk tahun-tahun mendatang. Selepas 10 tahun usianya, insyaAllah sama-sama kita gambarkan dan juga untuk kita membantu masyarakat yang memerlukan rawatan dan juga pemulihan. Terima kasih Dr. Aizah Shafrina Othman, pakar perubatan rehabilitasi, Unit Rehabilitasi Pediatrik Hospital Rehabilitasi Ceras, Dr. Siti Nur Zalila Abdul Majid, pakar perunding perubatan rehabilitasi dan Ketua Unit Rehabilitasi Amputi dan Musculoskeletal Hospital Rehabilitasi Ceras, kerana bersama dengan kami untuk membawakan 10 tahun usia HRC. InsyaAllah kita akan berehat seketika untuk memberikan gambaran penutupan sambutan bulan kemerdekaan di peringkat sekolah di Kedah. Rashid Jali akan membawa selepas